Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan, baru-baru ini kita dikejutkan dengan berita yang berkaitan dengan baca kunut nazilah kepada sesama Islam. Akhirnya, perkara ini menjadi satu isu yang panas dan menjadi cerita ramai orang. Tuan-tuan dan puan, ini satu perkongsian daripada artikel daripada Astro Awani. Tidak boleh baca kunut nazilah kepada sesama Islam. Ini adalah kenyataan daripada pejabat Mufti WP. Dan perkongsian daripada Harapan Daily juga berkongsi bertajuk Baca kunut nazilah kepada sesama Islam. Apa kata Mufti Wilayah? Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan WP tampil menjawab isu kunut nazilah yang digunakan kepada umat Islam yang lain. Menjawab soalan dikemukakan di Facebook, pejabat itu berkata umat Islam tidak boleh membaca kunut nazilah kepada sesama Islam ketika terdapat pertembungan, tidak mengira apa jua sebabnya, termasuk perselisihan politik. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan menyatakan tindakan sedemikian akan menjerumuskan seseorang kepada perbuatan ekstrim dan melampau dalam agama. Doa kunut nazilah merupakan satu doa yang dibaca apabila umat Islam ditimpa musibah yang besar. Selain itu, Saidina Abu Bakar Al-Siddiq juga pernah membaca doa ini ketika memerangi golongan murtad seperti Musailama Al-Kazab. Manakala Saidina Umar Al-Khattab juga membaca doa ini memerangi golongan Nasrani. Terdahulu, kecoh apabila pembangkang membaca doa kunut nazilah selepas ahli parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal digantung daripada menghadiri sidang Dewan Rakyat selama 6 bulan. Wan Ahmad Faisal digantung daripada sidang parlimen kerana membangkitkan surat layang yang tidak sahih ketika perbahasan. Surat layang itu berkaitan dakwaan ke atas penjawat awam dengan maklumat yang tidak sah. Dalam pada itu, perkongsian daripada Astro Awani, umat Islam tidak boleh membaca kunut nazilah kepada sesama Muslim ketika terdapat pertembungan, tidak mengira apa jua sebabnya, termasuk perselisihan politik, kata pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Jadi saudara-saudara, ini pasti satu isu yang panas. Dan akhirnya Wan Ahmad Faisal dalam satu kenyataan terkini, doa kunut nazilah itu tidak tuju kepada kerajaan perpaduan. Jangan risau, menurut Wan Ahmad Faisal. Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal, seperti yang kita tahu, beliau digantung 6 bulan. Menurut Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal menafikan kunut nazilah yang dibacakan oleh pihak pembangkang di Dewan Rakyat pada Khamis ditujukan kepada pemimpin kerajaan. Sebaliknya, beliau berkata, doa yang dibacakan itu ditujukan kepada penyokong genosid di Gaza, Palestin seperti syarikat BlackRock. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Terdapat satu persoalan yang menarik. Selepas salah satu wakil rakyat daripada UMNO yang sudah menyatakan keahlian beliau, yaitu Adun Rembia, yang sebenarnya sudah lama menyertai PAS pada tahun lepas, yang akhirnya bocor dan para pemimpin PAS sendiri telah membuat kenyataan bahwa Adun Rembia sah menyertai PAS. Berkaitan dengan wakil rakyat ahli parlimen Adun daripada UMNO, berkaitan dengan janji RM 100 juta. Akhirnya UMNO tunjuk bukti Jailani sign janji perlu bayar RM 100 juta.
persoalannya, adakah beliau akan menyesal dan muflis? Menyesal karena takut muflis dengan bayaran sebanyak RM 100 juta. Jadi itu menjadi persoalannya, saudara-saudara. Dan yang seterusnya, adakah beliau akan melakukan U-turn, akan keluar daripada PAS dan menyertai semula UMNO? Namun, tuan-tuan dan puan, masihkah UMNO mahu menerima Adun Rembiah yang telah berapa kali melompat ke sana ke sini? Jadi saudara-saudara, apa yang saya dapat timbulkan persoalan yang paling utama di sini adalah, adakah selepas ini wakil rakyat, tidak kira ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri, yang telah melakukan tindakan yang sama seperti Adun Rembiah ini, sekiranya mereka benar-benar lakukan tindakan yang sedemikian, adakah mereka akan muflis? Dan beranikah mereka melompat parti dan membayar RM 100 juta? Saudara-saudara, Setiausaha Agung UMNO, Ashraf Wajdi Dusuki, mendedahkan bukti jelas Adun Rembiah, Jailani Khamis menandatangani perjanjian RM 100 juta sebelum bertanding PRN Melaka. Wow, ini pendedahan terbaru yang pasti memeningkan kepala ramai orang. Katanya pendedahan itu sekaligus menafikan dakwaan Jailani tidak terikat sebarang perjanjian dengan UMNO apabila menyertai PAS. Ramai terkeliru dengan kenyataan Jailani. Hakikatnya, untuk pengetahuan setiap calon mewakili Barisan Nasional, sama ada PRN atau PRU lalu, semuanya menandatangani satu perjanjian dinamakan Perjanjian Perwakilan Calon Barisan Nasional, katanya di TikTok. Sebelum ini, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan mengumumkan Jailani yang digantung UMNO diterima menyertai parti itu pada 10 Jun 2023, sebelum akta anti lompat parti dikuatkuasakan di Melaka. Kamis lalu, Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh mendakwa Jailani perlu membayar RM 100 juta kerana melanggar perjanjian ketika dicalonkan pada PRN Melaka 2021. Ashraf berkata, Jailani turut membuat akuan bersumpah dan bukti jelas antaranya dia perlu membayar balik kepada BN RM 100 juta jika melanggar perjanjian. Nah, saudara-saudara, andai kata kalau lebih ramai lagi wakil rakyat daripada BN ataupun UMNO yang melakukan tindakan seperti Jailani Khamis, adakah UMNO dan BN akan menjadi parti yang kaya raya? Karena ramai wakil rakyat yang membayar RM 100 juta. Jadi itu persoalannya, adakah mereka berani dan adakah wakil rakyat ini akan membuat U-turn? Apa komen Anda, tuan-tuan dan puan? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.